Majlis seterusnya mempersilakan Yang Berbahagia Tan Sri Muhammad Siddiq bin Hassan, Ketua Setiausaha Negara untuk menyampaikan ucapan. Majlis dengan sukacitanya menjemput dan mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Yang berbahagia Datuk Seri Dr. Ali bin Hamzah, Ketua Pengarah Unit Kerjasama Awam Swasta Jabatan Perdana Menteri selaku Tuan Rumah. Yang berbahagia Tan Sri Abu Bakar Abdullah, Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Malaysia, Ketua-ketua jabatan, Ketua-ketua pegawai eksekutif syarikat berkaitan kerjaan dan syarikat yang menyumbang tenaga pakar kepada UKAS JPM. Yang berbahagia Tan Sri, Datuk Sri, Datuk-Datuk dan Datin, tuan-tuan dan puan-puan, para hadirin yang saya hormati sekalian. Pertamanya, marilah kita memanjatkan kesyukuran kehadap Allah Subhanahu Wa Taala kerana limpah rahmat dan keizinannya juga dapat kita bersama-sama pada pagi ini sempena Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang serta penyerahan report card Unit Kerjasama Awam Swasta atau UKAS, sebuah agensi di bawah Jabatan Perdana Menteri. Saya ingin merakamkan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada UKAS JPM kerana sudi menyebut saya ke majlis ini yang turut diadakan sekali dengan majlis pelancaran kempen Senyum Itu Sihat. I must tell myself that all the time because they told me I don't smile so often, and Tan Sri Ji was one of those who always told me that. Penganjuran 3 majlis di dalam satu seperti ini pastinya akan dapat menjimatkan perbelanjaan di samping pencapaian matlamat secara optimum selaras dengan konsep value management yang dipelopori oleh kerajaan. Hadirin yang dihormati sekalian, saya masih ingat lagi ketika membuat pengumuman mengenai penubuhan UKAS JPM sebagai sebuah agensi baru di bawah Jabatan Perdana Menteri pada 22 April tahun 2009. Yang berbahagia Datuk Seri Dr. Ali Hamzah adalah satu-satunya pegawai yang terpilih dan ditempatkan di tersebut, yang pada mulanya diberi nama Unit Penswastaan dan PFI Jabatan Perdana Menteri. Sama-sama dengan beliau pada masa itu hanyalah seorang steno dan seorang pemandu. Seterusnya saya telah meminta Datuk Seri Ali Hamzah untuk bincang dengan Jabatan Perkhidmatan Awam dan Unit Perancang Ekonomi mengenai penjawatan di unit baru tersebut. Alhamdulillah, kini unit baru itu yang lebih dikenali sebagai UKAS telah pun stabil dari aspek penubuhannya, dan saya percaya UKAS telah dilengkapkan dengan keupayaan yang sebaik mungkin bagi membolehkannya untuk menyumbang kepada pembangunan ekonomi negara kita. Sebagaimana sedia maklum, UKAS telah berjaya mendapatkan komitmen pelaburan sebanyak RM40 bilion. I know I'm taking the cat out of the bag too early. Berbanding secara sasarannya sebanyak 30 bilion pada tahun bagi projek-projek Public-Private Partnership atau PPP, penswastaan dan Facilitation Fund. Ini merupakan satu kejayaan yang amat membanggakan. Tahniah dan syabas diucapkan kepada UKAS atas kejayaan tersebut. Namun demikian, komitmen pelaburan sektor swasta yang diperoleh ini tidak akan bermakna sekiranya ia tidak disusuli dengan pelaburan sebenar. Sehubungan itu, semua kelulusan yang berkaitan termasuk bagi projek-projek PPP, penswastaan dan Facilitation Fund yang dikendalikan oleh UKAS wajar disegerakan. The speed is the essence. Agensi-agensi kerajaan yang berkenaan
termasuk UKAS, hendaklah bertindak dengan pantas bagi memudah cara pelaburan pihak swasta selaras dengan pendekatan kerajaan di bawah model ekonomi baru yang memberi penekanan kepada pelaburan swasta sebagai penggerak utama ekonomi negara. Saudara-saudari sekalian, kerajaan kini dalam usaha untuk mewujudkan perkhidmatan awam yang kejat atau lean civil service. Perkara ini diambil kira di dalam kajian sistem saraan Malaysia yang sedang dilaksanakan dan bertujuan untuk menjadikan perkhidmatan awam negara kita lebih produktif, berinovasi, kreatif dan berprestasi tinggi. Kajian komprehensif ini bukan sahaja meneliti aspek saraan semata-mata, tetapi juga bakal mewujudkan struktur dan sistem yang dinamik bagi menterjemahkan agenda transformasi kerajaan. Usaha rasionalisasi perkhidmatan awam ini melibatkan penggunaan anggota yang optimum melalui penjajaran semula fungsi-fungsi agensi yang bertindih, pengawalan pengisian jawatan-jawatan kosong serta pengagihan semula perjawatan ke agensi yang lebih kritikal. Penjajaran semula fungsi dan agensi kerajaan kelak akan mengambil kira semua keperluan yang meliputi semua agensi termasuk UKAS JPN. Di samping itu, dalam usaha kerajaan untuk meningkatkan kecekapan dan profesionalisme perkhidmatan awam, khidmat bakat atau talent daripada GLC dan swasta telah dan akan terus digembleng. Kehadiran bakat-bakat ini di dalam perkhidmatan kerajaan telah diterima baik kerana ia membolehkan berlakunya perkongsian pengetahuan dan amalan-amalan terbaik, pemantapan kepakaran serta penerapan budaya kerja yang lebih dinamik. Dalam hal ini, usaha untuk mendapatkan lebih ramai lagi khidmat pegawai dari syarikat GLC dan swasta telah dipergiatkan melalui program cross-fertilization. Melalui program ini juga pegawai-pegawai kerajaan telah ditempatkan di GLC dan syarikat swasta bagi memberi peluang kepada pegawai-pegawai kita untuk merasakan suasana bekerja di dalam sebuah syarikat di samping mempelajari aspek-aspek positif GLC dan swasta untuk diaplikasikan di dalam sektor awam. Saudara-saudari sekalian, saya amat tertarik dengan inisiatif UKAS sebagai sebuah organisasi baru yang menghadapi kekangan sumber manusia dan kewangan, telah bertindak secara praktikal dengan mengoptimumkan pendekatan kerjasama bijak bersama beberapa stakeholders bagi menangani kekangan yang telah dihadapi. Dalam hubungan ini, UKAS telah mengambil pendekatan terbuka dengan menggunakan khidmat pakar, pegawai sektor swasta dan GLC untuk bertugas di UKAS. Melalui pendekatan ini, UKAS sebenarnya telah menekankan lagi aspirasinya sebagai agensi yang mengamalkan kerjasama antara sektor awam dan sektor swasta. Pada khemah saya, pendekatan ini adalah baik dan wajar dikembangkan ke jabatan dan agensi kerajaan yang lain bagi menggalakkan lagi persefahaman serta keakraban antara sektor swasta dan sektor awam ke arah pembangunan ekonomi negara yang lebih mapan. Bagi pihak kerajaan, saya ingin merakamkan penghargaan pada sektor swasta yang sudi berkongsi kepakaran dengan kerajaan, khususnya di UKAS JPM. Mudah-mudahan pengalaman bekerja di agensi kerajaan akan memberi pendedahan dan pengalaman baru kepada pegawai-pegawai dan eksekutif yang terlibat. Pendekatan yang dilaksanakan oleh UKAS sebenarnya merupakan satu pendekatan bersepadu yang meliputi beberapa konsep dalam bidang pengurusan, khususnya Blue Ocean Strategy dan Resource Based View. Saya percaya penerapan konsep-konsep ini telah membantu UKAS untuk mengenal pasti sumber organisasi yang penting dalam membina keupayaannya, khususnya supaya sentiasa berorientasikan keperluan pelanggan serta mempraktikkan kaedah yang berbeza dalam melaksanakan projek-projek pembangunan secara PPP dengan lebih berkesan dan lebih kos efektif. Inilah yang dikatakan inovasi dalam penyampaian perkhidmatan kita. Dalam hubungan ini, saya berharap agar jabatan dan agensi kerajaan sentiasa dapat mengaplikasikan inovasi dalam pelaksanaan operasi harian serta berusaha untuk menggunakan idea-idea baru
bagi membuat sesuatu pembaharuan. Dalam dunia serba sophisticated dan berubah dengan pantas pada masa ini, kita hendaklah sentiasa mencabar minda dan diri kita atau challenging the status quo untuk mencapai hasilan atau outcome yang optimum dengan kos yang minimum. Sebagai contoh, UKAS sebagai sebuah agensi pusat yang baru telah mempraktikkan inovasi dengan menggembling tenaga sektor swasta, khususnya berkaitan usaha mengurangkan birokrasi dalam penyampaian perkhidmatan awam. Amalan ini saya percaya telah meningkatkan keberkesanan UKAS JPM serta menjimatkan kos dalam usaha untuk meningkatkan lagi daya saing negara di pasaran dunia. And I hope and I believe this has been done with a lot of integrity. Di samping itu, UKAS juga perlu lebih peka dan responsif dengan kehendak serta keperluan semasa. Kepakaran dalaman UKAS perlu dibina dan dipertingkatkan agar standing, kalau tidak melebihi bakat-bakat yang sedia ada. Dalam hubungan ini, pegawai-pegawai UKAS perlu memberi perhatian pada usaha meningkatkan kemahiran teknik-teknik perundingan serta melengkapkan diri dengan menambah ilmu pengetahuan terutamanya mengenai PPP agar lebih berkeyakinan apabila berhadapan dengan cabaran dan kompleksiti masalah yang bakal dihadapi. Ini adalah penting untuk merundingkan terma dan syarat-syarat perjanjian konsesi dengan sektor swasta atau syarikat konsesi supaya hasil yang dicapai adalah mengikut kaedah menang-menang. Selain itu, pegawai-pegawai UKAS juga perlu mengambil inisiatif untuk memahami keperluan industri serta trend semasa supaya polisi dan garis panduan yang digubal adalah selari dengan perkembangan semasa industri yang berkaitan. Saudara-saudari sekalian, sempena Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang pada hari ini, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengingatkan diri saya serta penjawat awam sekalian, khususnya yang berkhidmat di UKAS JPM, supaya sentiasa berusaha untuk meningkatkan kecemerlangan dalam melaksanakan amanah dan tanggungjawab. Seperti yang kerap kali dinyatakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, the days when the government knows best is over. Kita perlu sentiasa berusaha untuk meningkatkan tahap perkhidmatan yang disampaikan kepada orang ramai, kerana pengharapan orang ramai terhadap perkhidmatan awam yang telus, yang memudahkan, yang cekap dan berkesan adalah sangat-sangat tinggi. Perkhidmatan awam kita bukan lagi seperti dahulu, di mana pegawai kerajaan dihormati dengan panggilan tuan and will do whatever when we are ready or when we want to do things. Pada masa kini, penghormatan hanya akan diperolehi melalui khidmat bakti yang ikhlas serta lagi memudahkan. Bagaimana sepotong hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, iaitu pemudahkanlah dan jangan menyukarkan. Berilah kabar gembira dan janganlah memberikan kabar yang menyusahkan hati. Dalam hubungan ini juga sempena kempen Senyum Itu Sihat yang akan dilancarkan sebentar lagi. Saya ingin menggalakkan penjawat awam supaya melaksanakan tugas dengan senyuman. I must always remind myself to do that. Selain mendapat pahala bersedekah, memberi perkhidmatan dengan senyuman pastinya akan menumbuhkan rasa gembira pelanggan yang berurusan dengan kita, serta menyebabkan hati mereka dan hati kita menjadi lebih damai. Ini seterusnya memungkinkan perhubungan yang sihat antara perkhidmatan awam dengan orang ramai. Saudara sekalian, saya ingin mengucapkan tahniah dan syabas kepada warga UKAS JPM yang telah terpilih sebagai penerima anugerah Perkhidmatan Cemerlang bagi tahun 2010. Tahniah juga diucapkan kepada seluruh warga UKAS JPM di atas khidmat bakti yang telah diberikan sejak ditubuhkan secara rasmi 2 tahun yang lalu. Semoga UKAS JPM akan terus berjaya dan cemerlang dalam memberikan khidmat bakti kepada perkhidmatan awam dan negara tanpa meminta penambahan jawatan daripada KPPA. Dan akhir kata, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan ini merasmikan Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang 2010 UKAS, penyerahan report kad UKAS JPM dan seterusnya melancarkan kempen Senyum Itu Sihat peringkat UKAS JPM. Sekian,
Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan terima kasih kepada Yang Berbahagia Tan Sri Mohamad Siddiq bin Hassan di atas ucapan itu tadi.